Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Arif bin Rizwan dan hari ini saya akan membuat pembentangan bagi projek ini, iaitu membuat pendawaian 3 fasa bagi satu rumah. Okey, tarikh kita memulakan projek ini adalah bermula daripada 1 Februari 2022 hinggalah tamatnya projek pada 30 Februari 2022 selama sebulan. Dan alamat projek yang kami lakukan ini adalah Kampung Kubah Gajah, Jalan Jubli Emas, Perlis. Kos projek yang kami membuat ini menelan kos sebanyak 124,000. Bukan kos untuk wiring saja, kos kasar untuk sekali pembangunan rumah itu. Okey, senarai bahan dan peralatan yang kami gunakan. Okey, saya akan start untuk peralatan dulu. Okey. Peralatan yang penting untuk kita membuat kerja-kerja menarik kabel, fitting dan sebagainya adalah menggunakan cutter wire, plier, test pen. Okey. Ketiga-tiga bahan ini adalah bahan ataupun peralatan yang sangat penting untuk membuat berkaitan dengan kabel lah. Nak potong ke, nak membentuk, nak fitting ke, kita akan gunakan ketiga-tiga jenis ini. Dan peralatan yang untuk membuat kerja-kerja kasar seperti membuat belah dinding, kerja-kerja hack adalah kita akan menggunakan grinder ataupun mesin pemotong ataupun mesin menjanai, dan hammer drill untuk kerja-kerja hack dinding lah, untuk membuat laluan pipe conduit. Jadi bahan yang kami gunakan tak lain tak bukan adalah kabel 1.5 mm untuk kita membuat kerja menarik pada litar pencahayaan, dan kabel 25 mm untuk membuat penarikan kabel pada litar kuasa dan litar aircon, ataupun kita nak buat litar untuk water heater. Okey, saiz pipe yang kami gunakan ini adalah pipe 3 suku dan 1 inci. Kedua-dua pipe ini adalah pipe yang kami gunakan pada bahagian atas dan bahagian untuk laluan konduk. Kami menggunakan sistem konsil, pipe konsil. Tak lupa juga aksesori pipe yang kami gunakan adalah expansion T, elbow, 3 and 4 way box, connector pipe dan saddle. Okey. Untuk aksesori pipe 1 inci nak masuk kepada pipe 3 suku ataupun 3 suku, pipe 3 suku nak masuk kepada box untuk 1 inci, kita ada satu aksesori ini, iaitu aksesori reducer. Dia digunakan untuk memasukkan pipe 3 suku ataupun box 3 suku masuk kepada pipe ataupun box untuk 1 inci. Dan lagi satu kita tengok sini adalah conduit bender spring. Okey, conduit bender spring ini kita gunakan untuk membengkokkan pipe 3 suku ataupun 1 inci, bergantung kepada saiz yang kita bawa ni lah. Selalunya kita akan bawa kedua-dua ni untuk membuat bengkokan, sama ada kita nak buat untuk pada bahagian-bahagian yang perlukan untuk kita perlukan untuk bengkokkan pipe ini. Kita masuk kepada faktor-faktor keselamatan ketika bekerja. Okey. Faktor-faktor ini kita memerlu menitik beratkan disebabkan setiap pekerjaan yang kita dilakukan ini adalah kerja yang sangat berisiko, sebab kerja-kerja wiring ini adalah salah satu kerja yang paling berisiko untuk kemalangan dan untuk mendapatkan renjatan sehingga membawa maut. Okey, yang pertama kita boleh tengok di sini keselamatan semasa membuat pemasangan elektrik. Okey, semasa membuat elektrik ini kita kena apa? Kita kena pastikan peralatan elektrik ini yang kita bawa, contohnya grinder ke, hammer drill ni ke, kita kena tengok sama ada peralatan yang kita bawa ini seperti extension contoh. Kita kena check sama ada peralatan yang kita bawa ni selamat ataupun tidak. Kita kena tengok rosak ke tak. Kita kena juga check sebelum kita nak buat kerja. Sebab apa? Takut nanti kalau kita duduk tengah buat kerja, selepas bulan kita akan mengalami renjatan ataupun berlakunya kerosakan ketika membuat kerja. End up kerja kita dapat
orang kata apa, projek kita ni menjadi lambat. Yang kedua adalah keselamatan kawasan tempat kerja. Okey, kita kena pastikan kawasan yang kita buat kerja ni, pastikan tempat kerja kita dalam keadaan yang kemas dan bersih. Kita tak boleh buat kerja pada tempat yang agak kotor ataupun agak tempat yang orang kata agak serabut. Contohnya kalau macam kita buat pada bangunan yang kita nak buat konkrit, contoh kumpulan-kumpulan yang buat kontraktor ni, contoh dia nak buat konkrit tulang pada rumah, dia menggunakan kayu dan paku. Selalunya dah habis mereka ni konkrit, dia akan buang mortar. Jadi kita kena pastikan bahagian kayu-kayu yang ada berpaku ni kita elakkanlah, sebab berkemungkinan takut kita pijak paku dan berlakunya kemalangan pada bahagian di situlah. Lagi satu, kalau kita dah habis kerja, contoh orang kata dah habis fitting apa semua tu, pastikan alatan-alatan ataupun bahan-bahan kerja ni yang tak penting ataupun yang kita tak guna ni, pastikan kita buang pada satu tempat bagi mengelakkan berlakunya kata apa kemalangan lah pada pekerja ataupun pengguna bila mereka nak tengok okey orang kata pemasangan yang kita buat ni dah selesai dan mereka nak tengok kita uji orang kata apa lampu ataupun kipas dan sebagainya lah, contoh. Dan seterusnya kita boleh tengok di sini keselamatan pada pekerja dan diri sendiri. Okey, pekerja dan diri sendiri ini, kita dah nak masuk pada tahap projek ni, kita kena pastikan kita kena memakai PPE ataupun pakaian keselamatan yang orang kata diiktiraf lah oleh pihak keselamatan. Contohnya kita kena ada safety shoes, safety boot, safety glove, lepas tu kita ada safety vest. Safety vest adalah salah satu pakaian yang agak penting. Lagi satu adalah safety helmet. Safety helmet, bila kita masuk tapak projek ataupun kawasan kerja, memang diwajibkan memakai orang kata apa helmet ini. Okey, keselamatan kawasan kerja. Okey, semasa bekerja seharusnya mematuhi peraturan yang disediakan, antaranya mempunyai peralatan perlindungan yang sesuai. Okey, selalunya kalau kita nak buat peralatan ini, kita pastikan setiap peralatan yang kita buat ni, contohnya grinder ataupun hammer drill ni, pastikan kabel yang dimasukkan ini adalah cara yang selamat lah. Contohnya kalau terminal untuk live dengan neutral ni, kita kena pastikan dia masuk pada tempat yang betul lah. Lagi satu, kena ada wire bumi pada bahagian elektrikal ini, sebab mengelakkan berlakunya renjatan kepada pekerja yang melakukan kerja ini. Lagi satu adalah memakai pakaian yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. Yang ini kita sangat menitik beratkan lah dalam isu membuat kerja ni. Sebab apa? Kadang setengah orang, kalau macam orang yang tak ambil tahu pasal keselamatan ni, dia suka pakai pakaian yang tidak menepati syarat. Okey, yang ketiga adalah tidak memakai barang yang tidak penting atau perhiasan. Contohnya kalau kita tengah membuat kerja, kita tidak wajib ataupun dilarang memakai pakaian ataupun orang kata alatan-alatan yang tidak penting. Contohnya memakai jam tangan, gelang-gelang emas bagi wanita, dan topi. Contoh topi yang macam cap lah, yang panjang di hadapan itu, tidak boleh dipakai. Seterusnya adalah jika ingin membuat kerja elektrik, pastikan bekalan dimatikan. Okey, contohnya kalau kita nak buat kerja fitting, nak buat kerja tarik wire baru ke, kita nak buat kerja menarik kabel, kita kena pastikan bekalan yang kita gunakan ini perlulah dimatikan dahulu, supaya kemalangan ataupun terjadinya renjatan ini tidak berlaku lah. Seterusnya ia akan membawa kepada maut. Sekiranya terjadi kemalangan, lakukan pertolongan cemas kepada mangsa. Okey, setiap orang-orang kompeten ataupun orang yang memiliki kepakaran dalam bidang pertolongan cemas ini, jika berlakunya orang kata kemalangan ataupun terjadinya renjatan elektrik ini, mereka boleh tahu ataupun mereka boleh faham apa konsep yang mereka boleh buat untuk menyelamatkan mangsa daripada berlakunya
kemalangan ataupun menjadi bahaya risiko untuk maut. Kita pergi kepada objektif kerja. Okey, terdapat beberapa objektif yang perlu dilakukan semasa membuat projek ini, antaranya menyediakan bahan-bahan dan alatan, iaitu adalah perkara yang paling penting lah. Sebelum nak buat kerja kena sediakan bahan dahulu. Yang kedua adalah merangka plan pendawaian dan litera skematik. Okey, sebelum kita nak lakukan kerja membuat pendawaian, kita kena buat dulu litera skematik dan plan pendawaian, iaitu plan lantai lah. Yang ketiga, menarik kabel pada pendawaian. Yang ni semasa kerja kita kena ada beberapa faktor ataupun beberapa cara ataupun kaedah untuk kita nak buat kerja-kerja menarik kabel lah. Yang terakhir adalah memasang dan fitting DB. Memasang dan fitting DB selalunya depa akan buat pada kerja selepas siapnya menarik kabel lah. Selalunya depa dah habis semua kerja-kerja menarik kabel daripada poin-poin yang tertentu, kita akan masukkan kabel pada bahagian DB ataupun masukkanlah, contoh kita buat pada bahagian DB itu kita masukkan melalui trunking. Contoh kita dah habis tarik apa semua, kita akan pasang dia punya kotak fuse agihan dan seterusnya kita akan fitting DB. Contoh seterusnya, kepentingan projek. Okey, kepentingan yang kita ada ini adalah untuk mengelakkan rumah yang dibuat pendawaian selamat serta tidak memberi masalah kepada pengguna. Yang ni memang selalu kita tak maulah terjadi kalau sebarang masalah yang terjadi pada rumah ni. Contoh, bila kita on switch ataupun kita on plug, tiba-tiba terjadinya lintah pintas. Kita pun tak mau juga terjadinya masalah macam tu. Kita membuat pendawaian ni selalunya kita nak memberi kepuasan lah kepada pengguna. Takkan kita nak buat pendawaian ni nak bagi tuan rumah ataupun pengguna ni tak puas hati pula dengan kerja kita. Jadi yang kedua adalah memastikan skop kerja atau pengurusan masa menjadi efisien dan berjalan dengan lancar. Okey, bagi nombor 2 ni, skop kerja atau pengurusan masa ini adalah sangat penting. Sebab apa? Pada satu hari ni kita kena agak, okey, apa kerja kita nak buat hari ni, lepas tu esok ni kita nak kena agak juga kerja apa yang kita nak buat. Contohnya hari ni kita nak buat okey, kerja-kerja mendawai, kerja-kerja hack ataupun membelah dinding. Okey, kita akan agak ataupun kita akan expect berapa hari kita akan buat kerja macam ni. Selalunya kalau kita expect dalam 2-3 hari kita bolehlah dah siap dah kerja belah dan hack ni. Tapi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerja kita ni lambat. Contohnya pada hari yang kita nak buat tu tiba-tiba jadi hujan. Jadi bila dah jadi hujan ni sepatutnya kita nak masuk kerja ni dalam pukul 8. Tapi bila dah hujan ni, last kali kita terpaksa masuk dalam pukul 10 lah sebab nak tunggu hujan ni berhenti. Yang ketiga adalah boleh membuat rancangan yang lain secara sistematik jika berlakunya masalah. Terdapat cara lain yang boleh dilakukan. Okey, dalam projek pendawaian ini kita kena ada plan. Bukan plan pendawaian, tapi plan apa? Plan A, plan B ataupun plan C. Okey, plan A contohnya kita nak buat pendawaian, kita nak buat kerja belah dinding dan belah hack dan hack. Contoh pada hari tu kita dah lupa, alamak, kita tak bawa grinder tapi kita bawa hack saja. Okey, kita tak boleh buat itu lagi. Tak apa, kita boleh buat kerja-kerja memasang pipe di atas siling dulu. Okey, kita katakan itu adalah plan B. Sebab plan A dah tak boleh jalan, kita buat plan B iaitu membuat pipe di atas siling dahulu. Mana yang boleh kita buat, kita buat dahulu. Contoh kalau macam tak boleh juga, okey, kita buatlah tarik wayar untuk pembumian, untuk kabel bumi pi ke earding contoh. Jadi kita tak ada lah orang kata nak membuang masa ataupun kita menangguhkan kerja dan akhir sekali kita mengakibatkan kerja jadi banyak. Okey, langkah-langkah kerja yang pertama adalah membuat pemeriksaan atau lawatan ke sekeliling tapak projek dan meneliti plan tapak. Okey,
Semasa kita sampai kepada tahap projek ni, kita kena tengoklah apa yang ada pada rumah tu. Okey, kita masuk pada rumah ni. Kita kena tengok apa. Okey, bilangan rumah, bilangan bilik dia berapa, bilangan bilik ayak, lepas tu saiz ruang tamu dia apa, lepas tu luas kereta rentas bagi satu rumah ni berapa. Lepas tu kita kena agaklah lampu berapa biji pada setiap bilik, lepas tu ruang tamu. Lepas tu lantai plan lantai dia macam mana nak kita kena buat. Lepas tu kita kena tengok sekeliling rumah ni ada apa. Kita kena tengok satu-satu. Lepas tu nak buat ading ni nak buh kat bahagian mana, nak buh kat belakang ke, nak buh kat tepi rumah ataupun nak buh bahagian depan ruang tamu ke. Okey, kita masuk kepada langkah ketiga iaitu menyediakan bahan dan peralatan mengikut keperluan. Okey, selalunya kalau kita buat kerja ni, kita kena pastikan barang yang kita bawa ni dalam keadaan mencukupi ataupun lebih. Sebab apa? Takut nanti dalam situasi plan A kita dah tak jadi, tapi kita tengok jadi plan B pula, iaitu pendawaian kita buatlah dalam membuat pipe pada atas siling. Contohnya pada satu bahagian ni benda tu tak penting pun, tapi kita tengok benda ni kena ada juga dan kita kena ada lebih. Jadi pada satu tempat itu kita tengok kita tak bawa perkakas ataupun bahan-bahan yang kita perlukan. Tapi walaupun ada yang kita bawa tapi tidak mencukupi lah, sebab kita fikir benda ni tak perlu. Kita tengok benda ni memang sangat penting. Lagi satu, kalau alatan yang tak penting ni, contohnya grinder dan hammer drill ni, selalunya dia ni sangat penting, tapi kita tak boleh bawa lah satu, kita tak boleh lah bawa cukup. Sebab apa? Kadang-kadang kalau alatan ni kita tak tahu bila dia rosak, bila dia ni tidak function. Jadi kalau boleh alatan, contohnya hammer drill, grinder, cordless berapa meter, kita bawa spare lah. Contoh kalau kita bawa 2 set macam tu. Okey, langkah keempat adalah membuat kerja membelah dinding untuk laluan pipe conduit. Okey, selalunya kalau kita nak buat pipe conduit ataupun membelah dinding ni, kita kena tengoklah pada tempat mana kita nak buat point tu. Lagi satu, kalau kita nak buat point ni, kita kena tengoklah ketinggian yang sesuai. Kalau selalunya untuk ketinggian plug yang minimal adalah 1 kaki setengah sekali dengan tie dia. Lagi satu, kalau Swiss 5 kaki 1 inci. Sebelum kita nak belah ni, kita kena tanda dululah menggunakan marker untuk berapa point yang kita nak buat pada bilik yang tertentu lah. Lepas tu lagi satu, kalau nak belah ni, pastikan pakai pakaian yang sesuai lah untuk mengelakkan daripada habuk ni masuk pada hidung. Selalunya kalau habuk ni memang bahayalah kalau masuk pada hidung. Jadi kalau boleh nak belah ataupun nak hack, pastikan kita pakai kain yang boleh tutup hidung lah, bagi mengelakkan habuk ni masuk. Lagi satu, kalau nak hack lagi ataupun nak belah, pastikan pakai safety goggle ataupun spek lah, tak mau bagi habuk ataupun batu-batu masuk pada mata. Kalau masuk memang sakit. Okey, langkah kelima adalah membuat kerja hack dinding atau membuat kerja hack dinding untuk laluan pipe conduit. Okey, hak ni adalah selepas kita dah belah. Okey, kita hack, pastikan tangga yang kita naik itu pastikan ia stabil. Sebab apa? Tangga ni kita tak tahu. Kadang-kadang kalau tangga kita ni tengok elok, tangga ni orang kata apa, memang payah nak rosak. Tapi kadang certain situasi ni bila kita panjat, kadang-kadang tangga ni dia tak stabil disebabkan lantai yang kita pijak ni, lantai yang kita setkan tangga ni, dia tak sama tinggi. Jadi kalau kita naik sampai atas kali, kita akan rasa okey, kaki tangga ni dia macam dah bergoyang. Jadi kita kena pastikan tangga yang kita naik ini pastikan dalam keadaan stabil lah. Lagi satu, kalau nak hack ni, pastikan arah untuk hack ni betul. Jangan pakai main, takut nanti bila silap bulan bukan hack yang jatuh, kita yang jatuh. Okey, langkah ke-6 adalah kerja memasang pipe conduit 3 suku dan 1 inci pada dinding dan atas siling. Okey, selepas kita buat kerja hack ni dah habis dah, kita dah buat orang kata
membuat laluan kepada kondiuk ini. Tapi untuk membuat laluan kondiuk ni dia akan ada spek untuk kedalaman dia. Sebab kalau kita tak ikut spek, takut pipe ini dia timbul semasa kita nak buat kerja plaster dinding lah untuk bagi kontraktor. Jadi kita akan pasang pipe kondiuk pada dinding. Kita kena pastikan pipe yang kita nak pasang tu terbenam dalam dinding. Lagi satu, pada atas siling kita kena pastikanlah keselamatan perlu dijaga. Sebab apa? Atas siling ni kita tak tahu apa nak jadi. Lagi satu, rumah yang kita naik tu siling dia sangat tinggi. Betul, sangat tinggi. Jadi kalau nak buat kerja tu, pastikan kita pijak pada besi yang keras lah, ataupun besi yang kuat. Jangan kita ambil besi, nama dia besi button. Besi button tu kalau kita pijak tak pasal-pasal memang kita akan jatuh. Sebab saya ada pengalaman sekali. Saya buat pada rumah di Sungai Petani. Saya silap pijak. Bila pijak-pijak pada besi button tu memang sangat tak kuat. Jadi bila dah pijak tu memang saya jatuh lah. Tapi alhamdulillah saya jatuh tu nasib baik ada siling dia pada pasang dah. Jadi saya jatuh atas siling tu, jadi sempat nak pegang pada besi yang lain lah. Okey, langkah yang ketujuh adalah membuat kerja penarikan kabel. Penarikan kabel bagi kabel untuk litar pencahayaan dan litar kuasa. Okey, kita kalau nak tarik wayar, pastikan kita pada bahagian ataupun pada tempat yang sesuai. Jadi untuk nak tarik kabel juga kena hati-hati jugalah macam yang kita buat untuk memasang pipe yang sebelum tadi. Sebab apa? Kita kena tengok pada besi mana kita nak pijak. Besi button ataupun besi C-channel. Selalunya C-channel ni lagi kuat lah pada besi button. Jadi kalau boleh kita nak buat kerja atas siling, kena jaga juga keselesaan pada atas siling. Selalunya kalau kita nak buat kerja ni memang kebanyakan memang kena merangkak. Lagi satu, kalau nak buat kerja ni pastikan jangan ada sebarang gangguan lah. Kalau naik atas siling tengok ada bewok apa, ada binatang, jangan kacau. Biar dia lari sendiri. Sebab benda ni ada juga pengalaman. Sebab saya dulu naik atas siling tengok ada binatang banyak. Kucing, bewok, apa semua saya biasa tengok. Jadi kalau nak tarik kabel apa semua, pastikan atas siling ni tak ada masalah apa, tak ada gangguan ataupun binatang-binatang yang boleh mengancam nyawa kita. Okey, yang ke-8 adalah membuat kerja penarikan kesemua kabel ke bahagian DB secara berperingkat. Okey. Kita dah tarik wayar. Bila dah tarik wayar, kita kena bawa kabel tu kepada DB untuk kerja fitting DB. Okey. Kalau kita nak tarik wayar, kita tak boleh tarik wayar secara keseluruhan sekali. Sebab apa? Kita tak boleh agak tau. Kita tak boleh agak mana satu kabel yang kita nak tarik ini adalah kabel untuk kita fitting kepada DB ataupun kabel untuk kita nak fitting switch. Sebab bawah DB ada switch. Berkemungkinan takut kita ambil yang wire switch ni kita bubuh kepada DB. Bila on, kita onkan switch, dia on juga. Kita offkan switch, tengok tiba-tiba dia on kan juga. Dia tiba-tiba dia tak mau off. Jadi kalau boleh, kalau nak tarik kabel ni, pastikan wire yang kita tarik ni mengikut spesifikasi yang betul. Dan kita kena marking dahululah. Sebab takut nanti kita tersilap fitting, kita silap ambil wire switch, kita bubuh pada MCB contoh. Langkah ke-9, selepas kita dah habis tarik wayar, kita akan menanam dan memasang copper rod untuk pembumian. Okey. Pada pembumian, kita akan menggunakan kabel earding ataupun kabel warna hijau bersaiz 16mm. Sebab apa kita gunakan kabel bersaiz 16mm? Sebab syarat ST untuk kabel pembumian adalah sekurang-kurangnya 10mm. Tapi kalau lagi besar, lagi bagus. Sebab kami gunakan 16mm. Orang kata safety ni lagi, orang kata apa? Lagi bagus lah. Orang kata safety dah. Jadi kita boleh tengok di gambar ni cara-cara ataupun hasil selepas membuat kerja memasang copper rod. Kita akan tanam copper rod sepanjang 6 kaki masuk ke tanah mengikut tapak yang kita buat.
Sebab dulu saya buat kerja dulu kat rumah Kubah Gajah ni, saya pernah ketuk tapi dia tak masuk sampai habis. Sebab apa? Kat bawah tanah ni saya ada terkena ada punya rangka besi ataupun kata apa, besi HRC orang panggil. Besi yang kata apa, besi rangka yang pada bawah lantai tu. Selepas dia berkonkrit, ketuk-ketuk tak masuk, ketuk-ketuk tak masuk. Jadi saya tanyalah kepada kontraktor tu, kenapa saya tak boleh tanam sampai habis. Jadi saya tanya, dia beritahu okey, bawah yang bahagian saya buat ni ada konkrit bawah tanah ni. Oh, tak apa. Jadi kita ubah pada jarak yang jauh sikit. Dan selepas itu alhamdulillah dah boleh masuk. Okey, langkah yang 10 adalah selepas kita siap membuat pendawaian dan kita tanam koporot, kita akan buat fitting kabel pada perpasangan elektrik lah. Menggunakan apa? Menggunakan peralatan cutter wire dan test pen. Benda tu memang wajib kalau kita nak fitting switch, plug ataupun lampu. Okey. Selanjutnya, kalau kita nak fitting switch ni, kita kena pastikan terminal yang masuk pada switch ni adalah betul. Kita tak boleh ambil kabel supply, kita masuk sekali dengan kabel untuk switch. Contoh kita nak looping pada kabel yang sebelah pada switch ni, kita tersilap ambil kabel switch. Kita tak ambil kabel supply. Bila on, kita ingatkan yang tu kabel supply. Kita tengok kita on, lampu tak menyala. Sebab apa? Kita on untuk kabel switch saja. Jadi fitting ni ia memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Sebelum kita nak fitting, kita kena pastikan kabel kita ni ada tanda bagi marking lah, contoh. Selanjutnya, kalau kita nak fitting ni, kita kena ada marking dia. Sebab nanti kita tak ada lah, orang kata apa, nak susahkan pekerja lain untuk fitting lampu, fitting plug ataupun fitting switch. Okey, langkah kerja 11 iaitu kerja fitting kabel dan memasang perkakas elektrik pada DB. Okey, selepas kesemua kerja yang kita buat ni, contoh kita dah fitting switch, fitting plug, fitting lampu apa semua, langkah kerja yang terakhir ni adalah kita pasang kotak fuse agihan. Okey, bagi rumah yang saya buat ini, untuk bagi pendawaian 3 phase, ia memerlukan 3 tingkat DB. Sebab bila kita dah buat plan pendawaian, detail skematik apa semua, kita mendapati DB yang kecil tidak sesuai untuk penggunaan 3 phase pada rumah ini. Jadi kita menggunakan DB yang agak besar. Mana tahu nanti kalau tuan rumah dia kata nak tambah lagi, kita boleh tambah tanpa memerlukan pengubahsuaian pada DB lah. Takut-takut nanti kalau kita nak tambah, tengok-tengok dah penuh. Kita tak boleh lah macam tu. Kita kena, kalau boleh nak buat tu jangan bagi cukup-cukup untuk DB. Kita kena bagi lebih sikit, ada macam 3 ke 4 space macam tu untuk spare. Jadi kita boleh tengoklah langkah kerja untuk fitting DB yang pertama, kita akan masukkan kabel dahululah. Melalui kita pasang DB tu, kita pasang kotak dan kita buat keluar wire pada tengah-tengah DB tu. Lepas tu dah kita urut-urut wire tu, dah bagi lurus apa semua, kita akan pasangkan dahulu kabel earding. Kabel earding pada bahagian atas dan kabel neutral pada bahagian bawah. Jadi kita dah habis fitting untuk kabel neutral dan kabel earding. Kita akan bawa keluar kabel submain dan masukkan kepada main switch. Lepas tu kita fitting lah untuk ESCB ataupun PAB masuk kepada MCB untuk litar red, yellow dan blue bagi pencahayaan dan litar kuasa. Jadi dah habis kita fitting untuk perpasangan elektrik seperti MCB, ESCB dan main switch. Dan akhir sekali kita akan pasang untuk litar yang berkenaan lah. Kalau macam contoh litar red, kita ambil kabel yang merah, masukkan kepada MCB untuk litar red, contoh. Jadi dah habis kita fitting apa semua, kita akan uji dahulu untuk kita membuat kerja balancing. Okey, pengujian balancing ni dia sangat penting untuk kabel 3 fasa ataupun pendawaian 3 fasa. Sebab apa? Kita nak mengelakkan daripada berlakunya
phase unbalance ataupun fasa tidak seimbang. Berkemungkinan kalau fasa tidak seimbang, bil TMB ataupun bil TMB dia akan naik, ataupun orang kata bil TMB ni dia akan mengenakan denda. Sebab apa? Sebab fasa tidak seimbang. Okay, langkah terakhir adalah langkah membuat pengujian pada perpasangan. Okey. Selepas kita dah habis fitting, kita dah dah check lampu, switch apa semua dah okey, kita akan menggunakan tester yang tertentu. Contohnya kalau kita nak buat ujian penebatan ataupun ujian rintangan penebatan, kita akan gunakan insulation tester untuk menguji sama ada perkakas ataupun pendawai kita ni selamat daripada berlakunya litar pintas. Selalunya insulation tester ni dia digunakan untuk nak tengok kabel kita ni luka ataupun tidak, macam tu saja. Orang kata apa, konsep untuk insulation tester ni dia nak tengok check sama ada kabel yang kita guna ni sama ada dia luka ataupun kabel yang kita fitting ni betik ataupun tidak. Kadang-kadang kalau setengah orang dia fitting, dia tersilap fitting, dia masuk daripada live, dia termasuk kepada kabel neutral. Jadi dia terjadinya kata arus atau keterusan. Bila terjadinya kedua-dua ni bercantuman dan kita masuk ke bekalan, dan ia akan terjadinya litar pintas. Kita pun tak mahu juga terjadinya litar pintas macam tu. Sebab apa? Berkemungkinan terjadinya litar pintas akan berlakunya kebakaran pada rumah. Yang tu kita tak mahu. Okey, ini adalah litar skematik bagi rumah kubang gajah. Okey, kita akan bermula daripada bekalan masuk kepada meter akan masuk kepada fuse pemotong akan masuk kepada SPD dan seterusnya akan masuk kepada earring. Okey, SPD ni adalah surge protection device. Ia dilakukan semasa berlakunya atas faktor yang tertentu. Contohnya kalau rumah yang kita buat ni adalah rumah yang berada pada tengah-tengah tanah lapang, tak ada pokok apa semua, dan ia berisiko untuk terjadinya petir sambak ataupun kilat sambak pada tanah, dan ia akan berlakunya orang kata fenomena terjadinya penaikan arus voltan secara mendadak. Okey, penaikan arus voltan secara mendadak ni dia sangat bahaya. Sebab apa? Selalunya voltan yang masuk kepada rumah kita ni adalah 240 ataupun 230 volt. Jadi bila terjadinya orang kata surge ni ataupun peningkatan arus secara mendadak ni, ia bukan 230 volt. Dia jadi antara 1 megawatt ke 1 kilowatt ataupun selebihnya lah. Sebab kilat ni dia arus ataupun voltan yang sangat tinggi. Jadi bila berlakunya surge ni, contohnya kalau rumah kita ni tak ada SPD. Jadi bila SPD ni dia akan masuk kepada bekalan, dia akan masuk kepada meter kilowatt, lepas tu dia masuk kepada main switch, dan akhirnya dia akan masuk ke MCB dan dia pergi ke perpasangan. Elektrik ataupun karen yang sangat tinggi ia akan merosakkan perkakas-perkakas yang kita guna ni lah. Contohnya kalau kita guna TV, ada kilat tembok masuk kepada pendawai kita, dan kita tengok, TV yang kita pasang ni tiba-tiba dah mati, dah terbakar. Dia disebabkan apa? Disebabkan voltan yang secara mendadak. Jadi itu adalah fungsi untuk SPD lah. Sebab SPD ni dia digunakan untuk menghalalkan elektrik yang berlebihan ataupun peningkatan arus yang mendadak yang bermula daripada bekalan TMB. Dia akan masuk kepada meter kilowatt. Sebelum dia masuk kepada main switch, dia akan pergi ke SPD dahulu. Bila dia masuk kepada SPD, dan dia akan masuk ke earring. Bila dia masuk ke earring, dia tak sempat masuk kepada main switch, tapi ada kebarangkalian SPD switch ni dia akan masuk juga pada main switch, tapi ia akan mengurangkan risiko lah terjadinya kerosakan ataupun terjadinya kebakaran pada pendawaian yang kita lakukan ini. Jadi SPD ni dia bukanlah wajib untuk dipakai, tapi ia adalah dia sangat disyorkan ataupun sangat rekomen untuk dipasang.
Jadi kalau kita nak pasang pun boleh, tak mau pasang pun boleh. Tapi kalau lagi bagus, kita akan pasang dahululah SPD ni. Tapi bagi rumah Kubang Gajah ni, selalunya saya tengok dia punya kawasan dia, bagi saya tak wajib lah, sebab kawasan dia banyak pokok dan banyak hutan. Jadi kilat dia tak ada dia orang kata apa, tak ada persentage yang tinggi lah untuk nak struck pada tanah. Okey, kita boleh tengok di sini plan susu atur. Okey, kita boleh tengok di sini ada berapa. Okey, 1 2 3 4 3 bilik biasa, 1 untuk bilik master room, 1 ruang tamu dan 1 ruang makan. Dan faktor kepelbagaian bagi rumah quarters penjara, kita boleh tengok di sini jumlah keseluruhan 3 fasa adalah 96.1 M untuk arus maksima dan 64.8 M adalah arus anggaran bagi kesemua litar. Okey. 64 M ni adalah kesemua fasa. Jadi bila kita nak bahagikan kepada 3 fasa, kita kena ambilkan arus anggaran ini dan bahagikan kepada 3. Dan kita dapat jawapan iaitu arus setiap fasa adalah 21.6 M. Jadi kita bahagilah, kita bedalah. Okey, fasa red dapat 21.6 M, fasa yellow pun sama, fasa blue pun sama. Jadi saiz main switch ni kita tak payahlah guna yang tinggi sangat. Macam contohnya dapat 21 M ni, kita gunakanlah. Kita guna saiz main switch setingginya 32 M lah. Kita tak payahlah guna pun 63 M. Tapi tak salah kalau kita nak ambil 63 M pun. Sebab dia tidak tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan lah. Dan saiz kabel utama dan saiz kabel AD ni selalunya 16 mm ke atas lah yang paling elok. Sebab selalunya kalau kabel submain ni memang nak kena guna kabel yang besar. Sebab membawa load ataupun membawa arus yang tinggi, ia selalunya akan panas. Kalau kabel yang kecil ni dia cepat panas dan berlakunya kabel akan cepat rapuh. Sebab insulation pada kabel ni bila dia terlalu panas, dia akan jadi rapuh dan akhir sekali dia akan berlakunya kabel yang terdedah. Dan selalunya dan seterusnya ia akan berlakunya short circuit lah kalau tidak berhati-hati. Okey, kita masuk kepada pengujian yang dilakukan. Yang pertama adalah ujian rintangan penempatan. Okey, ujian rintangan penempatan ni saya dah beritahu dah pada bahagian kita membuat pengujian pada langkah yang ke-12 tadi. Dia digunakan adalah untuk mengesanlah kebocoran ataupun terjadinya lintah pintas pada pendawaian. Okey, antara pengalih-pengalih yang perlu diuji adalah antara pengalih dan pengalih. Okey, pengalih dan pengalih ini contohnya adalah fasa, antara fasa dengan fasa dengan neutral. Lepas tu ada lagi satu adalah antara pengalih dan bumi dan neutral dengan bumi. Benda tu pun wajib kena cek juga. Jadi kita gunakan alat uji yang dinamakan Mega Insulation Tester. Dia dinamakan Insulation Tester sahaja. Yang dinamakan Mega ni adalah nama brand untuk insulation tester. Jadi bila kita tengah menguji ni, kita kena selectkan kepada 500 volt. Sebab apa? Pendawaian yang kita gunakan ini adalah fasa 3 fasa, bekalan 3 fasa 4 dawai, iaitu 3 fasa 400 volt. Jadi kita akan select kepada 500 volt dan insulation kita ambil kepada 2000 ohm, 2000 mega ohm, 200 mega ohm ataupun 20 mega ohm mengikut kesesuaian lah. Jadi bila kita cek kepada pendawaian, jika terjadinya OL ataupun over limit ni bermakna ia selamat. Bukan kita nak kata okey, kita dalam membuat pengujian ni kita ada borang keputusan ujian. Bila nak tulis kepada borang keputusan ujian ni, kita tak boleh tulis kata OL, tak boleh. Kita kena tengok range kepada
insulation yang kita uji ni. Contohnya insulation yang kita buat ni berapa dia punya penebatan dia, range penebatan dia. Contoh yang di dalam gambar ni kita buat dalam 200 mega ohm. Okey. Kita cek-cek dapat 200 mega ohm. Jadi kita tulislah 200 mega ohm untuk contohnya bagi litar fasa dengan fasa ni kita tulis 200 mega ohm. Lepas tu fasa dengan neutral kita ambil lah berapa mega ohm pula. Contoh 2000 mega ohm. Okey, ambil 2000 mega ohm ataupun 200 mega ohm ataupun 20 mega ohm. Janji syarat dia lebih daripada 1 mega ohm ke atas. Kalau bawah pada 1 mega ohm bererti pendawaian yang kita lakukan ni tidak selamat. Okey, kadang certain situasi yang kita dapat ni, apabila kita melakukan pendawaian, lepas tu kita buat pengujian, tengok-tengok kita dapat 500 volt. Okey, 500 volt bermakna bukan sekadar 500 volt. Contohnya dapat 200 volt, 200 ohm, kita dapat 200 ohm, 500 ohm, 700 ohm. Bermakna pendawaian yang kita lakukan ini terdapat luka dan terjadinya sentuhan antara kabel lain ataupun pada trunking. Contoh trunking kita gunakan trunking GI. Jadi bila berlakunya sentuhan dari kabel ni kepada trunking, jadi ia berlakunya orang kata kebocoran ataupun litar pintas. Jadi kalau kita nak nak troubleshooting ni dia agak susah sikit lah, sebab kita nak cari satu-satu, kita nak kena buka dia punya trunking, kita nak kena check balik wire-wire yang kita guna, lepas tu kita nak rongkah balik wire-wire yang kita simpan dalam trunking ataupun pipe. Jadi kerja ni agak renyah sikit lah. Tapi kalau kita dapat bacaan kosong, kalau 500 ohm ataupun 700 ohm ke 700 something macam tu kita dapat, itu bermakna litar pintas ataupun kebocoran. Tapi kalau kosong ni dia bermakna wiring yang kita looping ni silap, ataupun orang kata apa, kita kesilapan pada fitting kabel. Contohnya kalau kita fitting lampu, kita tersilap, kita ambil neutral campur sekali dengan ading. Contohlah kita ambil neutral sekali dengan ading, tengok-tengok kita cek, neutral dengan ading kita cek ada bacaan kosong. Jadi bermakna di situ terdapat kesilapan, dan kesilapan ini tak susah untuk kita perbaiki. Dia tak susah macam kita nak cek untuk mengesan lah. Kalau sebarang litar pintas ni dia payah sikit kita nak troubleshooting. Jadi ujian yang kedua yang saya lakukan ni adalah juru ujian rintangan elektrod bumi. Okey, ujian ini dilakukan adalah untuk mengesan ataupun nak menguji nilai rintangan bagi tanah. Orang kata kita ringkaskan kepada nak cek dia punya rintangan tanah pada satu tempat itu. Kita dah tanam elektrod bumi, dan selepas kita tanam elektrod bumi ni kita kena cek dahulu dia punya rintangan pada bumi ini ataupun rintangan pada tanah ini tinggi ataupun tidak. Jadi bagi pendawaian, bagi tempat ataupun faktor tempat yang saya buat ini adalah sangat baik, disebabkan kawasan yang saya buat wiring ini tanah dia adalah tanah berpaya. Jadi bila tanah berpaya ni rintangan dia sangat-sangat rendah disebabkan tanah yang berair. Jadi bila terjadinya jenis macam tu, mudahlah kerja kita dapat bacaan, dapatlah bawah daripada 10 ohm. Sebab syarat untuk luluskan ataupun syarat untuk lulus pengujian, satu pengujian ni adalah bawah daripada 10 ohm. Okey, bagi pengujian elektrod bumi ni dia ada 3 peringkat pengujian. Dia bukan jenis peringkat pengujian ni kita nak kena kira-kira ke apa-apa semua tu. Dia tak payah buat macam tu. Dia 3 peringkat pengujian ni dia hanya ubah sahaja orang kata apa lokasi yang kita pacakkan pancang tambahan. Okey, pancang tambahan ni selalunya kita akan tarik kabel ni
semaksima sampai habis. Lepas tu kita akan uji 3 direction. Okey, direction yang pertama adalah direction atrawi, sampai habis kita tarik. Lepas tu dah dapat bacaan yang pertama. Okey, kita akan ubahkan kabel warna kuning. Kita akan ubahkan masuk ke belah kanan pula. Daripada, kalau syarat daripada tengah ni, radius dia tak kurang daripada 6 meter pi ke belah kanan ni pula. Bila direction dia pi belah kanan, kita kena lari belah sana lebih daripada 6 meter. Lepas tu dah habis dapat bacaan yang peringkat yang kedua, kita akan kembali kepada tengah dan kita akan kembali kepada kiri. Sama juga syarat dia 6 meter tak boleh kurang daripada 6 meter. Jadi bila dah peringkat ketiga dah selesai, mendapat bacaan kepada ketiga ujian peringkat ini, kita akan membuat kira-kira. Okey, kita akan buat kira-kira. Contohnya pada bawah ini, kita boleh tengok adalah Z1, Z2 dan Z3. Okey, Z1 adalah ujian peringkat pertama, Z2 ujian peringkat ketiga, dan Z3 adalah ujian peringkat yang ketiga. Jadi kita dah habis membuat pengujian, kita akan bahagikan kepada 3 dan mendapatlah nilai rintangan yang sebenar bagi tanah yang kita lakukan ini. Jika bacaan pada tanah ini tinggi ataupun rintangan pada tanah ini sangat-sangat tinggi, okey, kita ada beberapa kaedah yang digunakan, iaitu adalah menambah bilangan elektrod bumi secara selari ataupun siri. Okey, kita boleh tambahkan elektrod bumi mengikut kesesuaian tanah itu. Kita boleh tambah mengikut kesesuaian, dan tempat itu kita kena tambahlah kalau terjadinya rintangan yang tinggi. Tapi pada tempat yang saya lakukan ini dah rendah, tak payah tambah adalah. Lagi satu, menabur garam di sekeliling tanah. Okey, tabak garam tak boleh tabak macam tu. Kita kena korek sedalam koperut, dan kita tanamkan garam ataupun tabak garam, bukan garam biasa. Kita gunakan garam bukit, garam yang besar-besar macam tu sekeliling tanah, dan kita tanamkan balik. Tapi kaedah ni dia bertahan selama 8 bulan, dan selepas 8 bulan rintangan dia akan naik balik. Kaedah 3 ni iaitu menabur arang batu di sekeliling tanah. Kaedah ni sama je macam kaedah yang kedua, tapi arang batu ni dia tahan lagi daripada tabak garam bukit ini. Jadi setakat ini saja pembentangan saya daripada awal sampai habis berkaitan dengan pendawaian 3 fasa 4 dawai, dan berakhirnya kepada pengujian ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.